Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya para Rasul alaihi wassalatu wassalam terus menerus bersifat cerdik. Kekuatan akal mereka tidak akan terjas oleh apa-apa keadaan dan sebab pun, walaupun dalam usia yang terlalu tua, kerana mereka sentiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan bahawa cerdik, bijak yang menjadi sifat yang wajib bagi Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam, diberi oleh Allah kepada mereka bukan sahaja lebih daripada orang lain dan luar biasa. Bahkan Allah Ta'ala memelihara cerdik mereka itu selagi mereka hidup sepanjang masa, walaupun dalam usia yang terlalu tua. Kebiasaannya manusia bila usianya terlalu tua akan jadi lupa. Adapun Rasul-Rasul tidak dilupakan. Contohnya Nabi Nuh alaihi salam yang berusia 1000 tahun. Dilantik menjadi Rasul dan berdakwah selama 950 tahun. Walaupun menghadapi beberapa generasi, sehingga anak jadi ayah, jadi toki, mati, anak cucu turun-temurun, Nabi Nuh alaihi salam dijadikan oleh Allah tidak nyanyuk. Itu adalah keistimewaan yang diberi kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Nabi kita Muhammad SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika an waradda ila ardalil umur. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung denganmu daripada aku ni dipanjang umur sehingga sampai pada umur yang melupakan, yang menyanyukkan. Termasuk dan doa Nabi SAW. Itu doa Nabi. Minta jangan panjang umur siapa ada erti apa. Walaupun kalau Allah Ta'ala panjang umur Nabi pun, Allah Ta'ala tidak hilangkan ingatannya. Kerana Nabi diperintah oleh Allah memelihara ajaran Allah. Sifat patanah ialah sifat yang melazimi sifat tabligh. Kerana para Rasul alaihi wassalatu wassalam dalam menyampaikan ajaran Allah mestilah menghadapi perbahasan dan perbincangan yang sengit dengan musuh-musuh Islam. Juga kekeliruan dan pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang yang ragu dan syak, serta kritik-kritik mereka terhadap agama Allah. Dengan sifat patanah itu, wajarlah mereka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang terkandung di dalam firman-Nya, rusulan mubasysyirin wa munzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Suratul Nisa. Artinya, mereka adalah rasul-rasul yang membawa berita gembira dan memberi amaran agar supaya tidak ada alasan bagi manusia terhadap Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sebab Allah Ta'ala jadikan rasul-rasul yang cerdik kerana rasul-rasul ditugaskan oleh Allah tabligh, menyampaikan ajaran Allah kepada manusia. Bila rasul-rasul nak menyampaikan ajaran Allah, mestilah rasul-rasul seorang yang cerdik, yang bijak, yang boleh menyampaikan ucapan dengan bernas, boleh berhujah dengan musuh-musuh, dengan lawan-lawan, dan juga boleh memberi penjelasan kepada orang yang telah beriman, yang keliru, yang tidak faham. Sekiranya Rasul itu bodoh, macam mana nak berhujah dengan orang, macam mana nak menjelaskan perkara-perkara yang keliru. Oleh kerana tujuan Allah mengutuskan mereka
untuk memberi berita gembira kepada manusia, iaitulah kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, dijanjikan baik dunia dan syurga di hari akhirat. Kepada orang-orang yang melawan, diberi amaran celaka di dunia, walaupun nampak senang celaka. Nampaknya senang tapi celaka atas dunia, dan neraka di hari akhirat. Untuk menjelaskan perkara ini, maka Rasul-Rasul itu mestilah bijak menerangkan. Dalam masa yang sama, Rasul-Rasul juga menjadi hujah untuk dibicarakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hujah daripada Allah untuk menegakkan ajaran Allah, dan hujah pada hari kiamat kelak, bahawa mereka telah menyampaikan ajaran Allah dengan sepenuhnya. Seringkali berlaku perkara yang baik tanpa bijaksana dan kematangan fikiran menjadi sia-sia sahaja. Maka Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam, orang-orang yang pertama membawa ajaran Allah dan menjadi contoh dalam menghadapi musuhnya, wajiblah bersifat patanah, cerdik, bijaksana dalam ucapan dan tindakan mereka. Kalau tidak, maka tidak sempurnalah dakwah dan risalah yang diamanahkan kepada mereka, dan mustahil bagi Allah menjadikan amanah dan risalahnya suatu perkara yang sia-sia. Kalau sekiranya Rasul-Rasul itu tidak cerdik, tidak bijak, maka ajaran Allah akan menjadi sia-sia. Mustahil bagi Allah buat perkara yang sia-sia. Bercanggah dengan sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh kerana itu, maka mestilah Allah Ta'ala mewajibkan sifat cerdik kepada Rasul-Rasul yang dilantik. Cerdik menyampaikan ajaran Allah. Semua Rasul-Rasul adalah ahli-ahli pidato, mana ahli ceramah, ahli bersyarah, ahli khutbah. Khutbah dalam bahasa Arab, ceramah dalam bahasa Melayu. Cuma orang Melayu dah erti bahasa Arab. Khutbah lain, ceramah lain. Khutbah tu hak jemaah, ni hak nikah hari raya je. Ceramah ni baru khutbah, ceramah lain. Ceramah cakap Melayu, khutbah cakap Arab. Hak tu lah. Khitabah, ucapan, khutbah, ucapan, syarahan. Di mana Rasul-Rasul adalah orang-orang yang bijak menyampaikan syarahan. Disebut dalam hadis riwayat Jabir radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmar 'aynah wa 'ala sawtuhu washtadda ghadabuhu ka'annahu mundirul jaysh. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila menyampaikan ucapan, kelihatan macam marah, yang ini bersemangat. Ucapannya bersemangat, seolah-olah memberi peringatan, memberi amaran. Musuh akan datang bila-bila masa sahaja, supaya orang terkejut, sedar, insaf dan menerima. Mestilah Rasul itu seorang yang petah berkhutbah, bukan seorang yang berkhutbah makmum ngatuk habis. Itu bukan Rasul. Rasul ni berkhutbah dengan pendengar-pendengarnya bersemangat mendengar, dan jelas segala hujah-hujah dan keterangannya, menunjukkan bahawa Rasul-Rasul adalah seorang yang bijak, yang petah bercakap, petah berhujah, menyampaikan ucapan mereka. Bacalah kisah Nabi Musa alaihi salam ketika dia berdoa kepada Allah apabila dia diwahyukan menjadi Rasul untuk berdepan dengan kerajaan paling kaya dan zalim di zamannya. Contohnya Nabi Musa alaihi salam yang balik daripada melarikan diri, berhijrah ke Madian untuk menyelamatkan diri. Kemudian Allah Ta'ala jadikan hatinya rindu untuk melihat keluarganya di negeri Mesir. Lalu Nabi Musa balik membawa isterinya mengharungi padang pasir yang luas. Sapa di padang pasir, tempat yang jauh waktu malam, tiba-tiba Nabi Musa melihat cahaya dari jauh, menandakan adanya api. Nabi Musa pun pergi beritahu ke isteri dia nak pergi dekat api tu.
Mudah-mudahan ada orang boleh ambil api buat menyala, buat diam untuk panas. Nabi Musa pergi, siapa dekat api itu, tiba-tiba Allah Ta'ala berfirman, wahai Musa. Allah sendiri, bukan malaikat Jibril. Allah Ta'ala berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Allah Ta'ala bercakap dengan Musa dengan percakapan yang nyata, yang jelas. Bukan sebarang percakapan. Yang jelas, yang dipahami oleh Nabi Musa alaihissalam. Allah Ta'ala yang maha mengetahui, yang maha berkuasa, boleh bercakap dengan Nabi Musa dengan cara yang tidak ada tolak banding, yang berakhir dengan Nabi Musa dilantik menjadi Rasul. Dilantik menjadi Rasul. Kemudian dalam dialog yang terkenal, Tuhan tanya apa benda di tangan Musa. Musa kata tongkat. Digunakan untuk hala kambing dan untuk tujuan-tujuan yang lain, untuk bantu untuk berjalan. Lepas tu Tuhan suruh campak tongkat, boleh campak tongkat jadi ular besar, yang sangat besar. Nabi Musa lari ke mana pun ada, tak boleh nak balik, keliling berhadap dengan Allah Ta'ala, tak boleh nak melari. Kerana Allah Ta'ala itu meliputi segala-galanya. Depan pun ada, belakang pun ada, tak boleh. Tuhan kata tidak layak orang dilantik menjadi Rasul penakut. Penakut wahai Musa. Akhirnya Nabi Musa pun berdoa kepada Allah Ta'ala, doa yang masyhur dalam surah Taha, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri wa ashriku fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira innaka kunta bina basira. Qala qad utita su'laka ya Musa. Surah Taha ayat 25 hingga 36. Artinya, ya Tuhanku, ini ucapan Nabi Musa, ya Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku, minta lapang dada. Jangan rasa takut gerun berdepan dengan Firaun. Firaun seorang raja yang zalim, yang kaya. Zalim, kaya pula. Menggunakan harta kekayaan untuk mengajar orang ikut dia, sokong dia, bersetuju dengan dia. Dia bagi kekayaan dan menggaji orang-orang untuk melakukan apa saja, menyebabkan semua rakyat sama ada bodoh ataupun hak cerdik jadi takut. Hak cerdik jadi takut, jadi bodoh juga. Apa lagi hak bodoh dah? Hak bodoh dah lagi bodoh. Hak cerdik pun bodoh juga. Kerana duduk berasa Fir'aun tu kan beri rezeki kita, Fir'aun tu kan tanggung dia. Lupa Allah Ta'ala yang beri rezeki, jadi bodoh habis. Hak cerdik pun bodoh, hak bodoh lagi bodoh pula. Ya Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuanku dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku, dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun saudaraku. Teguhkanlah dengan dia kekuatanku, dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku, supaya kami banyak bertasbih kepada engkau dan banyak menyebut engkau. Sesungguhnya engkau adalah maha mengetahui keadaan kami. Allah berfirman, sesungguhnya telah diperkenankan permintaanmu hai Musa. Dalam doa ini, Nabi Musa yang sudah cerdik, yang sudah bijak, yang sudah gagah berani, memang berani. Seorang yang meninggalkan negeri Mesir, berjalan di padang pasir seorang diri, melalui gunung ganam, bukit bukau, banyak menatang buah, banyak jin syaitan, seorang diri berhari-hari, mungkin bulan, daripada Mesir pergi ke Madian. Memang seorang yang gagah berani, bukan seorang yang sembarangan. Dalam begitu pun Nabi Musa berdoa kepada Allah Ta'ala, minta Allah Ta'ala tolong lapangkan dadanya. Jangan rasa susah, rasa sebab.
Minta Allah Ta'ala mudahkan urusannya. Jangan payah. Minta Allah Ta'ala pasihkan lidahnya. Jangan jadi gagak, kaku nak cakap depan Fir'aun. Minta Allah Ta'ala lantik seorang pembantu, iaitulah Nabi Harun. Dia lantik menjadi Rasul. Dan minta Allah Ta'ala jadikan sentiasa dia bertasbih, ingat kepada Allah, berzikir. Lalu Allah Ta'ala mengatakan, wahai Musa, semua doamu diperkenankan. Aku perkenankan doamu, wahai Musa. Dan kisahnya, pergilah Musa berjumpa dengan Fir'aun, mengajak Fir'aun beriman kepada Allah, Tuhan yang satu yang menjadikan langit dan bumi. Kata Fir'aun, bukan kamu anak akak aku ke? Aku tangguhmu daripada kecil sampai besar, duduk dalam istana aku. Aku peramu hidup senang lenang sama aku. Tiba-tiba balik lawan aku pula. Kata Fir'aun, macam inilah aku atau mengaji, belajar, beri beasiswa, beri batuang tu, lepas tu lawan aku pula. Suruh pergi sendiri lah tu. Tu dia. Makna lebih antara Nabi Musa dengan Firaun. Nabi Musa duduk bawah istana Firaun. Jadi anak angkat Firaun, dipelihara oleh Firaun. Tiba-tiba balik lawan Firaun. Kerana Firaun tak ikut ajaran Allah, tak ikut syariat Allah, tak ikut hukum Allah, meretah dengan zalim. Kerana seseorang itu hendaklah meletakkan Allah Ta'ala maha tinggi, maha mulia, maha penyayang, maha pengasih, maha pemberi rezeki. Semua maha lebih belaka. Tak boleh banding dengan ibu bapa, dengan kerajaan, dengan sahabat handai, dengan siapa sahaja. Tak boleh banding. Dengan sebab itu tidak ada alasan bagi seseorang takut nak bercakap Islam nanti rezeki tak ada. Takut nak bercakap Islam nanti begini. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan bagi seseorang bila berdepan dengan Allah Ta'ala, mengikut kebolehan masing-masing. Cuma kena cerdik, kena bijak. Dia tak menyampaikan lagi kerana nak tunggu masa. Lepas seorang-seorang, kerana ada cara dia, ada taktik dia. Itu lain. Ini bukan taktik, bukan cara, nakut daripada awal lagi. Itu tak boleh. Daripada awal lagi menakut. Tuhan jadikan Nabi-Nabi berani dan bijak. Jangan berani bodoh. Kalau berani saja bodoh, itu tak boleh. Jangan berani bodoh. Dia ditugaskan menjadi pegawai kerajaan. Mu duduk jadi pegawai kerajaan. Mu buat kerjamu. Buat kerjamu. Jalankan tugas. Mudahkan rakyat. Tolong rakyat di bawah jawatanmu. Maka gaji tak jadi salah. Bekas zaman British dulu, pernah orang tanya Syekh Muhammad Abduh, Mufti Mesir, Syekh Azhar. Satu penyoal dari India tanya Syekh Muhammad Abduh, boleh ke dok saya duduk di India di bawah penjajah British? Lepas tu British nak lantik saya jadi Tok Aking. Tok Akingnya undang-undang dah pakar di bawah penjajah, boleh ke dok? Syekh Muhammad Abduh kata boleh. Dengan syarat bukan nak cari rezeki. Menduduk di situ kerana nak tolong orang Islam. Nak tolong orang Islam. Orang yang dihukum kalau boleh bebas, bebas. Tak boleh bebas, cari hukum yang paling ringan. Itu cara dia. Kalau mudah duduk, orang zalim duduk. Teruk lagi orang Islam. Maka duduk dah di situ. Dengan bijak, dengan pandai. Jangan canggah. Biar orang lain tukar canggah. Dia tukar lain. Itu kena bagi. Pembagian tugas tidak menjadi salah. Dalam Quran ada surah Ghafir ataupun suratul Mu'min. Suratul Mu'min ini menceritakan mukmin ahli Fir'aun, iaitulah seorang yang beriman di kalangan keluarga dan pembesar Fir'aun. Mengikut riwayatnya, bila Fir'aun nak bunuh Nabi Musa, dia tukang beritahu, wahai Musa, lari. Fir'aun nak cari nak bunuh Nabi Musa pun cari, lari. Berhijrah kemudian. Lepas Nabi Musa balik, dia lawan.
Nabi Musa lawan Fir'aun. Nabi Musa lawan Fir'aun, dia senyap duduk dalam kerajaan Fir'aun. Senyap. Bersama Fir'aun nak bunuh Nabi Musa. Fir'aun nak bunuh Nabi Musa. Dia pun tak tahan. Adakah nak bunuh seorang yang berkata Rabbi Allah, Rabbun Allah, dia kata Tuhan kami ialah Allah, nak bunuh dia? Lalu dia menzahirkan dirinya bila tiba masanya. Itu dia. Bukan bermakna nak suruh cakap semata-mata. Ada bijak, kena tunaikan tugas masing-masing. Orang suruh jadi seimbang, jadi seimbang. Ada tempat kalau kita bercakap, kena pecah bila seimbang. Jangan bercakap lagi, cakap benda lain. Banyak benda lain yang boleh bercakap. Dicakap juga kena pecah. Latih seimbang tak pakai kat bawah. Lagi susah orang. Ini makna cerdik. Makna cerdik, makna bijak kita kena faham. Kerana kita nak lawan dengan musuh yang lebih besar daripada kita. Tak boleh lawan macam lembu lawan lembu. Lembu lawan dengan lembu sosong sama. Sampai rebah ke diri. Kita kena guna macam semut lawan dengan gajah. Semut kecil je, gajah besar, boleh jatuh gajah. Dia pegawai dia akhbar masuk dalam telinga, masuk dalam hidung, masuk dalam mata, rebah gajah yang besar itu. Itu caranya. Hak yang hadak yang masuk dalam. Tapi jangan masuk dalam jadi gula macam semut masuk dalam gula, mampu kerah dalam tu. Kenyang makan gula, senyap seorang tu tak boleh. Akan ada tugas dia. Ini makna kebijaksanaan. Inilah kebijaksanaan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Kalau kita mengkaji sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dapati dia seorang yang amat bijak dan dapat memberi ucapan yang jelas dan hujah yang kuat. Tidak siapa pun yang dapat menandinginya. Walaupun Al-Quranul Karim adalah mukjizat yang tidak boleh ditandingi dan ditegah oleh sesiapa pun hingga hari kiamat. Tetapi hadis-hadis yang diriwayatkan daripada Rasulullah SAW juga menjadi hujah yang kuat. Bukan saja Quran jadi hujah, hadis Nabi jadi hujah juga. Bukan saja Quran, Nabi juga bijak menyampaikan hujahnya. Marilah kita membaca beberapa peristiwa contoh yang menunjukkan betapa patanah Rasulullah SAW. Di antaranya ialah An Imrana baik di atas. An Imrana bin Khalid ibn Taliq ibn Muhammad ibn Imran bin Husain. Qala haddathani abi, bukan abihi, abi tak ada tu. Haddathani abi an abihi, bawa dah an jaddihi anna Quraisyan ja'at ila al-Husain wa kanat tu'azzimuhu faqalu lahu kallim lana hadha ar-rajula fa innahu yadhkuru alihatana wa yasubbuhum faja'u ma'ah hatta jalasu qariban min babin nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalu awsi'u lish-shaykh wa Imran wa ashabuhu mutawafirun faqala Husain ma hadha alladhi balaghana anka innaka an tashtuma alihatana wa tadhkurahum waqad kana abuka hasinatan wa khayra faqala ya Husain inna abi wa abaka fi an-nar ya Husain kam ta'budu min ilah qala sab'an fil ardi wa wahidan fis sama' قال فإذا أصابك الضر من تدعو قال الذي في السماء قال فإذا هلك المال من تدعو قال الذي في السماء قال فيستجيب لك وحده وتشركهم معه أرضيته في الشكر أم تخاف أن يغلب عليك قال لا واحدة من هاتين قال وعلمت أني لم أكلم واحدة مثله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حسين أسلم تسلم قال إن لي قوما عشيرة فماذا قول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم استهديك لأرشد أمري وزدني علما ينفعني فقال لها حسين فلم يقم حتى أسلم فقام إليه عمران
فقبل رأسه ويديه ورجليه فلما رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بكى وقال بكيت من صنيع عمران دخل حسين وهو كافر ولم يلتفت ناحيته فلما أسلم قضى حقه ودخلني من ذلك الرقة فلما أراد حسين أن يخرج قال لأصحابه قوموا فشيعوا إلى منزله فلما خرج من سدة الباب رأته قريش فقالوا صبأ وتفرقوا عنه أخرجه ابن خزيمة. Artinya dari Imran bin Khalid bin Tariq bin Muhammad bin Imran bin Husain. Imran bin Husain ini ialah sahabat Nabi. Imran sahabat, Husain sahabat. Adapun Imran bin Khalid bin Tariq bin Muhammad itu bukan sahabat. Itu tabi'in, tabi'in. Di mana Imran bin Khalid meriwayatkan daripada Taqi dia. Berapa lapis? Katanya telah menceritakan kepadaku oleh ayahku, daripada ayahnya, daripada datuknya, bahawa orang-orang Quraisy telah datang kepada Al-Husain. Al-Husain ni Taqi dia yang kedua. Yang ketiga, Taqi yang ketiga. Aja sudah berlalu dalam 100 tahun lebih ataupun 200 tahun. Daripada ayahnya, daripada datuknya, bahawa orang-orang Quraisy telah datang kepada Al-Husain. Orang-orang Quraisy ni ialah penduduk Mekah. Di kalangan pembesar-pembesar Kedah, pembesar Mekah. Berjumpa dengan Al-Husain. Husain ni seorang tua yang dihormati, di mana mereka sangat-sangat menghormatinya. Lalu mereka berkata kepadanya, bercakaplah bagi pihak kami kepada lelaki ini. Maksud mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana dia selalu menyebut tentang Tuhan-Tuhan kami dan mencelanya. Mereka minta Husain, seorang tua yang dihormati, bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolong nasihat Nabi, kerana Nabi ni selalu cakap pasal Tuhan yang Maha Esa, mencela Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Tolong pergi nasihat ke Muhammad. Lalu mereka pun bersama-sama menemui Nabi SAW dengan Al-Husain. Sehinggalah mereka duduk berhampiran pintu rumah Nabi SAW. Siapa depan rumah Nabi? Mereka berkata, lapangkanlah tempat untuk orang tua ini. Biar orang tua ini duduk. Biar dia dia cakap sendiri dengan Nabi. Cuma Al-Husain bersama-sama dengan kawan-kawan yang ramai. Maka Al-Husain pun berkata, kata bernabi SAW, apa yang telah sampai kepadaku tentang kamu, bahawa kamu telah mencela Tuhan-Tuhan kami, dan kamu menyebutkannya secara mencela. Sesungguhnya bapamu seorang yang teguh memelihara agamanya, dan seorang yang baik. Kata Husain, pasal apa mungkin cela Tuhan nenek moyangmu? Padahal nenek moyangmu, ayahmu sama dengan aku juga. Tak betul tu. Kerana Tuhan jadikan Nabi Taqi dia dalam agama Tauhid secara bersembunyi. Dia ingat Nabi, ayah Nabi ikut agama nenek moyang juga. Ayahmu, Taqimu, agama nenek moyang juga. Pasal apa mungkin cela Tuhan nenek moyang kamu? Lalu Rasulullah pun bersabda, wahai Husain, sesungguhnya ayahku dan ayahmu dalam neraka. Kata Nabi, ayah aku, ayahmu sama-sama dalam neraka. Dengan makna, kalau ayahku sembah berhala, macammu juga, ayahku masuk neraka juga. Itu maknanya. Ayahku masuk neraka juga. Allah Ta'ala jadikan Nabi, ayah dia tak sembah berhala. Nabi ni bersih. Siapa ke? Ismail bin Ibrahim dan seterusnya. Tuhan jadikan begitu. Itu mengikut riwayat
yang sahih. Kalau sekiranya ayah aku, ayahmu semua berhala, masuk neraka. Kata Nabi SAW, wahai Husain, berapa Tuhan yang kamu sembah? Nabi tanya. Aku nak tanya, Tuhanmu ada berapa? Ni Nabi nak berhujah dengan Husain. Berapa Tuhan yang mu sembah? Husain menjawab, 7 di bumi, 1 di langit. Kata dia. Hak atas langit hak di bumi 7. 7 jadi 8 lah. Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu ditimpa sesuatu kemudaratan, kepada siapa kamu doakan? Bila mari bala bencana, mu doa ke siapa dia? Katanya kepada Tuhan yang di langit. Tuhan yang di langit, Tuhan yang maha tinggi. Maknanya langit, Tuhan yang maha tinggi, yang menguasai langit dan bumi. Rasulullah SAW bersabda lagi, apabila rasuknya harta, kepada siapa pula kamu berdoa? Bila harta memusnah, mu doa ke siapa dia? Jawabnya kepada yang di langit. Minta doa Tuhan di langit juga. Kalau Rasulullah SAW bersabda, maka yang memperkenankan untukmu yang esa, dan kamu menyentuhinya pula, adakah kamu meredainya di dalam kesyukuran, atau kamu takut bahawa dia menguasai di atasmu? Mu minta doa dengan Tuhan yang satu saja. Tuhan yang lain tu mu tak doa pun kepada sekutu-sekutu ni. Mu nak suruh Tuhan tu redha mereka padamu. Husain menjawab, bukannya 1 daripada 2 ini. Bukan 1 daripada 2 ni. Dah jawab dah selalu dah. Tadi kata 7. Dan katanya lagi, tahulah aku bahawa aku belum pernah bercakap kepada orang yang sepertinya. Tadi dia paling ke orang ramah. Aku tak jumpa lagi orang lagu ni. Dia tak boleh berhujah. Hujah dia mati. Seterusnya Rasulullah SAW bersabda, wahai Husain, masuklah Islam, nescaya engkau selamat. Masuk Islam, mu selamat, kata Nabi pada Husain. Husain menjawab, aku mempunyai keluarga dan pengikut. Apakah yang aku katakan kepada mereka? Aku ni ada anak beranak ramai, ada pengikut. Aku nak kata apa? Sabda Rasulullah SAW, katakanlah, doa, aku nak ajar doa kamu. Wahai Tuhanku, aku memohon petunjuk daripadamu, supaya membetulkan urusanku, dan tambahkanlah kepadaku ilmu yang beri manfaat kepadaku. Itu doa satu saja doa. Doa yang Nabi ajar kepada Husain itu saja, iaitulah Allahumma stahdika li arsyadi amri wa zidni ilman yanfa'uni. Itu saja doanya. Minta Tuhan beri petunjuk dan beri kebijaksanaan. Lalu Husain menyebut doa itu, sehinggalah dia tidak bangun dari majlis itu malaikat setelah dia masuk Islam. Dia sebut doa tu, dia doa sendiri, hak Nabi ajar tu, sehingga dia mengucap 2 kalimah syahadah. Tiba-tiba Imran anaknya bangun mengucup kepala, 2 tangan dan 2 kakinya. Anak dia masuk Islam dah. Anak masuk Islam dulu pada ayah. Kerana anaknya orang muda, mudah mikir, orang ayahnya hak tua karak. Jenis tua karak, payah. Kena pecah karak dulu. Sebab tu orang muda-muda, orang tua payah. Nak mana orang tua jenis gitu. Sehingga anak dia kucup, suka, gembira ayah masuk Islam. Maka menangislah Rasulullah SAW apabila melihatnya, dan bersabda, aku menangis kerana melihat perbuatan Imran. Apabila Husain masuk dalam keadaan dia masih kafir, Imran tidak bangun menghormatinya. Masa dia kafir, ayah dia datang, dia tak bangun, tak tahu apa kat ayah dia. Bila ayah dia masuk Islam, bahawa dia hormat ke ayah dia, peluk, cium, dan tidak berpaling manakala dia telah masuk Islam. Imran pun menunaikan haknya terhadap orang tuanya, sehingga menyebabkan aku merasa belah kasihan. Apabila Husain mahu beredah dari rumah Rasulullah SAW, dia pun bersabda, bangunlah kamu dan menghantarkan dia ke rumahnya. Nabi kata, bangun atau dia balik rumah. Apabila orang-orang Quraisy melihat
dia keluar dari rumah Rasulullah SAW, mereka pun berkata, dia telah menukar agamanya, dan mereka pun beredar daripadanya. Puak-puak pembesar Quraisy, Abu Jahal dan lain-lain kata, sudah dah orang tua ni lari dah, tukar agama dah, punah dah orang tua ni, kata Abu Jahal dan pengikut-pengikutnya. Ini satu kisah yang menunjukkan kebijaksanaan Nabi SAW berdebat dengan hujah yang pendek saja, menyebabkan tak boleh jawab. Macam Nabi Ibrahim lah berdebat dengan Namrud tak boleh jawab. Ibrahim kata, Rabbi, Tuhan aku yuhyi wa yumit, menghidupkan dan mematikan. Namrud kata, uhyi wa umit, aku juga boleh menghidup dan mematikan. Namrud bawa dua orang yang dihukum bunuh. Seorang dibunuh, seorang dibebaskan. Hak ni aku mati, hak ni aku berhidup. Ibrahim kata, Tuhan aku boleh menaikkan matahari dari timur, sila mengubah kalau Tuhan naikkan matahari dari barat. Fabuhital ladzi kafar, menyebabkan Namrud tercengang, tak boleh jawab. Tak boleh jawab. Itu hujah yang diberi kepada orang yang dilantik menjadi Rasul. Kadang-kadang dengan hujah, kadang-kadang dengan mukjizat. Akhirnya Namrud marah bila tak boleh jawab hujah, hukum Ibrahim dibakar dalam api. Bakar dalam api dah anguh, baru mukjizat. Mukjizat yang ditunjukkan. Begitu juga Nabi Musa dengan Firaun. Setelah berhujah dengan Firaun, Firaun tak boleh jawab. Nabi Musa tunjuk mukjizat, capak tongkat. Musa kata, ni sihir rupanya. Aku nak ajak melawan tukang sihir aku. Lalu dikerah tukang-tukang sihir yang bijak seluruh negeri Mesir. Dikerah rakyat berhimpun di stadium ramai-ramai, tempat perhimpunan, pada hari yang ditetapkan dan waktu yang ditetapkan. Setelah bertemu Musa dengan ahli-ahli sihir, ahli sihir campak tongkat, campak tali, jadi ular. Lalu Nabi Musa bercampak tongkat dia jadi ular yang lebih besar, yang menelan semua tali-tali dan tongkat-tongkat ahli sihir itu. Menyebabkan ahli sihir tercengang, ini bukan sihir, ini mukjizat daripada Allah Ta'ala. Sihir ni tipu, ini mukjizat sungguh ni. Rasul, amanna bi Rabbi Musa wa Harun, kami beriman dengan Tuhan Musa dan Harun, kata ahli-ahli sihir. Kata ahli sihir. Lalu Firaun kata, mau beriman, tak minta kebenaran daripada aku. Kata Firaun, rupanya Musa ni tok gurumu. Macam mana Musa jadi tok guru? Musa muda pada ahli sihir tu lagi. Dan Firaun tahu sendiri bagaimana Musa dipelihara di istana dia. Lepas tu Musa dicari nak dibunuh, dan Musa berhijrah. Setelah bertahun baru balik, macam mana nak mengajar sihir di kampung-kampung? Menunjukkan Firaun ni pelawak. Akhirnya ahli-ahli sihir dibunuh, dipotong tangan dan kaki mereka. Menunjukkan bahawa Rasul-Rasul adalah manusia yang pintar berhujah, dan Allah Ta'ala jadikan mukjizat untuk menguatkan hujah mereka. Wallahu a'lam.